As I travel through the earth, I can't help but notice this symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a fly. Lut berisi ular-ular sebesar unta dan kala-kala jengking sebesar kaldai. Maka apabila orang-orang menjerit minta keringanan, dianjurkan mereka supaya keluar ke tepi, dan bila keluar segera disambut oleh ular dan kala-kala yang mengoyak-ngoyak muka dan bibir mereka, sehingga mereka lari kembali ke dalam api neraka. Dan di sana mereka berasa seperti kudis yang sangat gatal. Muka mereka dikorek kulit mereka sehingga kelihatan tulangnya. Kemudian ditanya, "Ya fulan, apakah engkau merasakan terganggu oleh penyakit itu?" Jawabnya, "Iya." Lalu diberitahu bahawa itu sebagai pembalasan bagi kamu yang dahulu ketika mengganggu seorang mukmin. Dan itulah yang tersebut di dalam ayat, "Zidnahum azabal fawqal azab bima kanu yufsidun." Kami tambahkan kepada mereka seksa di atas seksa kerana mereka telah berbuat kesusahan. Jadi sambungan daripada bab inayah, maka dijatuhkan oleh Mansur daripada Mujahid bin Yazid bin Samurah. Ini di antara perawi-perawi yang meriwayatkan daripada hadis-hadis. Jadi dia kata dalam neraka Jahannam ni ada lubang-lubang bagaikan yang di tepi luk ni, mana tepi macam kita ni, lubang-lubang di tepi-tepi jalan yang kita lalui ni, ada lubang-lubang. Yang dalam lubang ni berisi ular sebesar leher unta dan kala sebesar kaldai. Jadi bila orang-orang yang dalam neraka ni menjerit-jerit minta keringanan, minta dikurangkan, tak tahan seksa azab neraka, jadi diarahkan supaya keluar daripada neraka. Jadi bila keluar daripada neraka, disambar oleh ular sebesar unta, kalau jengking sebesar kaldai, lalu dikoyak-koyak mereka, mulut muka mereka dan sebagai kulit mereka. Jadi ketika itu tak tahan, lari balik, lari masuk dalam neraka. Jadi bila masuk dalam neraka pula, dikenakan mereka dengan keadaan kudis, penyakit kudis, gatal. Dan gatal tu garu sampailah nampaknya tulang. Kalau kita dunia tu garu sampai berdarah, sampai ke terbit darah. Nah, ni garu sampai nampak tulang. Jadi bila ditanya kepada dia tentang penyakit yang dirasai itu, adakah kamu merasakan terganggu? Maka dia kata iya. Lalu diberitahu kepada dia bahawa, "Wahai si fulan bin si fulan, inilah pembalasan bagi kamu oleh kerana di atas dunia dulu kita telah mengganggu hak orang lain." Maknanya melakukan penganiayaan kepada sesama di kalangan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Itulah balasan yang akan kita terima di hari akhirat besok dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia ni kita ganggu gugat orang, mengganggu orang, melakukan perkara-perkara yang menghinakan orang, perkara-perkara yang memalukan orang, aibkan orang dan sebagainya, ya, memfitnahkan orang, ni semua perkara dia belaka tu. Orang dah mati pun kita duk ungkit-ungkit lagi, duk cerita lagi tak habis-habis. Nah, ni dia mari pula cerita masalah duk bangkit isu Syahid Ustaz Ibrahim Libya, tak habis-habis lagi bang. Duk bangkit cerita tu. Dah dibunuh kawan tu sudahlah. Tak ada apa nama, tak ada satu sebab kenapa diserang rumah dia, kenapa dibunuh dia sampai macam tu, kejam. Tapi tak habis-habis dia cerita, dia bangkit lagi.
jadikan isu yang tak habis-habis, tak putus-putus. Lepas tu pula kita duk kempen, baru-baru ni pula duk katakan kawan tu gini-gini, kawan tu dah mati, dan kita pun bangkitkan isu tu lagi. Jadi perkara-perkara yang macam ni tak sepatutnya kita buat, tak sepatutnya kita ni melakukan. Jadi ambillah i'tibar, inilah balasannya yang kita akan terima di alam akhirat besok di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita mengganggu bagi orang-orang di kalangan mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, zidnahum azabal fawqal azab bima kanu yufsidun, kami tambahkan kepada mereka seksa di atas seksa kerana mereka telah berbuat kesusahan pada orang lain. Jadi dalam neraka ni bukanlah bertambah kurang, dia bertambah lagi seksa. Tuhan kata azabal fawqal azab bima kanu yufsidun, maka bertambah-tambah oleh kerana kita menyusah, memberi kesusahan pada orang. Ini layak kita terima balasan juga, ya. Jadi kita ni atas dunia mungkinlah kita seronok buat kerja-kerja macam ni. Bagi orang yang tak beriman ni, dia rasa seronok, merasa satu keselesaan, satu daripada habit dia mungkin. Dia buat nanya kau ni, macam-macam tu dalam kes penginayaan. Walaupun zaman kita ni dah maju dengan kecanggihan dalam bidang IT dan sebagainya, tapi perkara sihir ini masih lagi berterusan. Orang meniaga, cara orang meniaga, orang yang kongsi rakan perniagaan, cara kongsi perniagaan, berlaku penginayaan. Masa susah kita share dengan kawan, buat rakan partner. Peniaga dah untung banyak, nampak untung banyak, lebat masuk, cari jalan macam mana nak singkir kawan ni. Inilah perangai tuan-tuan. Masa susah tu merengek-rengek, ajak kita share bersatu, kongsi perniagaan. Bila dah maju, duit pun masuk banyak, maka dia cari jalan macam mana nak singkir kawan ni, nak bolot kat dia seorang, satu company. Ini berlaku sampai kawan ni tak boleh pergi ke office, nak duduk atas kerusi macam ni tak boleh, panas. Duduk di atas meja ni pula kertas nampak semua bergegar habis. Tak boleh buat kerja. Balik rumah, esok pergi pula tak boleh duduk, panas. Sampailah dalam keadaan kata berbulan-bulan sampai bertahun-tahun macam ni, tak tahan, dia pun duduk di rumah, tak pergi ofis dah. Jadi seronoklah kawan ni. Itu keadaan yang berlaku tu. Paksa minta bantuan, minta pertolongan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkara hak jahat ni tuan-tuan, dia tak kekal lama. Itu kata tunggu, kita usaha, kita minta kepada Allah. Hak inayah dibalik kepada inayah bagi dia rasa atas dunia. Tak lama tuan, 3 hari je. Kata tunggu, jika dia datang rumah, dia bagi apa ambil, jangan tolak. Dia mari sungguh. Hari keempat dia mari. Dia mari, dia kata, saya minta maaf di atas apa yang berlaku. Sekarang ni dia kata, saya serah balik semua company kepada awak. Saya nak ambil bahagian saya nak keluar daripada sini. Jadi tunggu pesan dah. Dia kata kalau dia bagi apa ambil, jangan tolak, ambillah balik. Barulah selesa tu. Aku inayah kawan dalam rakan kongsi perniagaan. Masa susah, kita susah payah sama-sama membangunkan company. Bila dah company besar menguntungkan, kita nak menjahanamkan kawan. Mungkin dunia kita rasa seronok, tapi di atas dunia pun dah rasa azab dia. Maka dipulangkan balik kepanasan kepada dia, inayah kepada dia. Sebab dalam perkara ni tuan, kalau dah melampau sangat. Bagi kita pernah tanya dengan Tuan Guru masalah ni, apa keadaannya kalau kita pulangkan balik, kita bagi kat dia balik, apa yang dia buat? Dia kata jika melampau-lampau sangat dan jadi satu habit dia buat kerja macam tu, dibolehkan kita bagi balik hak dia.
Bukan kita buat benda baru, kita pulangkan balik apa yang dia bagi kat kita, apa dia buat kita bagi dia rasa. Inilah perkara yang berlaku. Kita bukan pakai sihir, kita menggunakan Al-Quran Al-Karim, kalamullah. Kita tak guna jin syaitan. Jadi kita gunakan Al-Quran, kalamullah. Dengan kita munajat, kita doa, baca Al-Quran, minta Allah kembalikan balik perkara itu, minta Allah tunjuk kebenaran itu di mana. Jadi syaitan terbalik kat dia tu. Dia yang bawa, kita bagi dia balik. Itulah yang kita ni tuan-tuan, jangan buat perkara macam tu. Dan gitu juga rakan-rakan kita yang meniaga, kadang-kadang meniaga bukan besar pun, buka meja lipat, niaga karipat, kuih muih, nasi lemak je pun jadi kerja. Buka company besar tu sampai berjuta-juta, ratus juta, bilion ke trilion ke satu hal. Dia buka meja lipat, jual kuih muih, nasi lemak pun jadi kerja pagi-pagi. Allahu Akbar. Masing-masing nak berlomba menginanya kawan, rezeki masing-masing, berniaga lah, nak nanya kawan buat apa. Tak boleh. Tengok nasi lemak orang tu laju sangat, laku sangat, dia ni kurang orang beli, cari bomoh. Dia perkenal kawan tu, mari lalat besar-besar hijau. Lalat entah mana pagi-pagi mari. Dia mengadu kat saya, dia kata bukan lalat, itu syaitan. Mari penuh lalat hijau besar-besar tu, mengerumuni makanan dia. Hak yang meja kawan sebelah tak ada apa, seekor habuk pun tak ada. Ini kerja manusia. Jadi sebab itu kita menginanyakan kawan, inilah balasan di atas perbuatan itu pada hari akhirat besok. Jadi kita fikirlah, kehidupan kita akan berakhir di sana. Mampukah kita untuk menghadapi yang Allah sebut dalam ayat tadi ini? Zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Kami tambah kepada mereka seksa di atas seksa kerana mereka telah berbuat kesusahan pada orang lain. Itu pengajaran. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, cukup bagi seorang tersesat jika ia melakukan 3 macam: mencela perbuatan orang padahal ia berbuat seperti itu, dan melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan diri sendiri. Yang ketiga, dia mengganggu kawannya dengan perbuatan yang tidak penting baginya. Ini kata Sayyidina Umar, Khalifah Amirul Mukminin. Cukup, kata dia, bagi seorang yang tersesat jika dia melakukan 3 ni. Yang pertama, mencela perbuatan orang padahal dia berbuat seperti itu. Kita duk kata ke orang begitu gini, duk mengata ke orang benda-benda hak yang pelik-pelik, benda yang tak sepatutnya, padahal dia sendiri pun buat benda tu. Ni betapa buruk dan jahatnya manusia yang sesat tadi ni. Duk kata gitu, kata gini, padahal dia sendiri buat benda tu. Inilah mencelakakan kita, manusia yang duduk dalam kesesatan, kata Sayyidina Umar. Itu juga dalam keadaan melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan diri sendiri. Nampak orang je jahat, kan? Hak kita jahat, lagu mana? Kesalahan kita buat, dia nampak kesalahan orang. Itu dalam kitab satu apa, saya merujuk satu buku yang nama Intisari Karya-Karya Tasawuf. Disaring daripada kitab Minhajul dalam disaring daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang perbualan di antara anak Imam Ghazali dengan anak murid dia. Jadi di antaranya maka disebut dalam penulisan dalam buku tu, dia kata pada anak murid dia, hendaklah kamu kenal diri kamu sendiri sebelum daripada kamu itu untuk melakukan dalam ibadat kepada Allah. Kenali diri anda dan mengetahui kedudukan nilai nafsu diri kita, apa yang ada dalam diri kita. Jadi disuruh kita ni muhasabah, korek diri kita, mengetahui tentang diri kita ni, mencari penyelesaian
apa penyakit yang ada di dalam. Itu yang Imam Ghazali dia berikan amalan-amalan. Hari Isnin zikir ni, hari Selasa zikir ni. Nah, dalam seminggu ni itu sebagai satu daripada ubat merawat penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Jika tak dibentuk dengan zikir, dengan amalan-amalan begitu, kita akan dibawa arus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Bab nafsu ni tuan-tuan, ada nafsu yang amarah bisu, ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang mutmainnah. Jadi nak kena bentuk dulu. Jadi kita kena banyakkan dengan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, dengan mengingati Allah, jiwa kita akan menjadi tenteram ataupun tenang. Itulah dalil dalam surah Ar-Ra'd, dengan zikir akan mengobati penyakit resah, gelisah, penyakit nafsu yang bergelora, nafsu jahat, dengan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Umar, mengganggu kawan dengan perbuatan yang tidak penting baginya. Ni kita pergi duk ganggu, kacau orang tak pasal-pasal, tu kenapa? Apa perasaan pula? Jika kita sepatut bertanya, apa perasaan kalau orang buat macam tu kat kita? Asal macam mana? Kita duduk dalam keadaan tenang, elok, aman, damai dengan kita. Ni ada kes kawan kita ni, dia suami isteri. Suami isteri dia orang ni duduk dalam keadaan yang cukup elok, cukup baik. Balik kerja, suami isteri tunggu dah, buka pintu sambut. Suami dekat pintu kereta tolong buka, suami keluar ambil beg, suaminya dia cium suaminya. Rupa-rupanya perbuatan ni diintai oleh jiran sebelah. Ini cerita kisah benar tu yang berlaku. Kawan mengadu, minta bantuan, diintai oleh kawan sebelah, jiran sebelah. Dia sakit hati. Dia sakit hati sampai satu masa ketikanya kawan saya tak boleh duduk di rumah, tak boleh tengok bini. Rupa-rupa dia sakit hati, dia melihat perkara tu, dia teringin kepada isteri kawan ni, berkenakan ilmu sihir. Kena ilmu sihir. Jadi kawan tak boleh rumah, balik rumah tak boleh, sampailah dekat 3-4 bulan tidur di surau. Surau masjid. Balik 15 minit tak boleh. Yang kau sakit hati kat orang pasal apa? Kau pun ada dunia, kau peluk dah cium bini kau. Yang kau duk kacau orang buat apa? Kan pelik. Dia tengok kawan ni pergi shopping, pegang tangan pimpin keluar rumah dah, semua dia tak boleh tengok. Kita pun ada hak kita, kenapa tak buat macam tu? Benda yang halal bukan haram. Yang duk kacau orang buat apa? Mengadulah kawan ni, tolong macam mana dah kita. Jadi kita sebut benda-benda ni semua dengan kita munajat kepada Allah. Banyakkan zikir, banyakkan salawat, banyakkan amalan, minta bantuan. Jadi kita bantu dengan cara macam tu. Tu jumpa baru ni, tanya macam mana? Alhamdulillah selesai banyak dah. Dia ada sikit-sikit lagi, dia kata. Jadi digandakan dengan zikrullah, dengan munajat, dengan bacaan Quran. Itulah amalan kita kan, nak lawan sihir. Jadi kita rajin berdamping dengan Quran, rajin kita dengan zikir, insya-Allah Allah pelihara kita. Rumah tangga kita pun tak akan mudah disihir oleh orang. Kita pagarkan ia dengan Al-Quran dan zikrullah. Jadi inilah kita mengganggu kawan, perbuatan yang tak sepatutnya kita buat bagi dia. Jadi 3 perkara ni kata Sayyidina Umar cukup bagi seorang yang tersesat pun dia melakukan perkara ni untuk menerima azab daripada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin min tahtil arsh yawmal qiyamah, ya ummat Muhammad, ma kana li qibalakum faqad wahaituhu lakum wa baqiyatil tiba'at fatawahabu ha wa dakhulul jannah
birahmatih. Akan ada seruan daripada bawah arash pada hari kiamat. Wahai umat Muhammad, dosa-dosa yang kamu lakukan langsung terhadap aku, maka aku maafkan. Dan sisa daripada tuntutan-tuntutan yang di antara kamu, hendaknya kamu saling memaafkan. Kemudian kamu masuk syurga dengan rahmatku. Ini hadis Nabi. Dia kata di antaranya seruan di bawah arash. Maka Allah berseru, ya ummat Muhammad, ma kana li qiblakum faqad wahabtuhu lakum wa biqayatin attiba'at fatawahabu ha wa dukhulul jannah birahmatih. Antara dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba aku terhadap aku terus sampai kepada Allah, lalu bila mereka minta ampun, Allah mengampunkan. Ni yang kata Imam Ghazali ni, dosa dengan Allah tu boleh dikatakan ianya mudah laluan, terus menerus kita minta ampun dengan Allah. Tetapi permasalahan bila bersangkut dengan manusia, maka kita nak kena minta ampun dan maaf kepada orang yang kita melakukan kesalahan. Jika dia mati, nak kena jumpa dengan waris dia, minta selesai ampun maaf segala apa yang kita buat. Dan jika berada mati juga, kita nak kena tebuskan dengan amalan-amalan yang kebaikan. Ini merujuk dalam hadis susunan dalam kitab Tajdzibut Taraful Hadis, jilid yang pertama. Dia kata kita nak kena buat amalan-amalan kebaikan dengan dihada tujukan niat kepada orang yang telah kita buat salah. Yang kita buat salah tu, buat amal kebaikan di samping untuk diri kita dengan niat untuk orang yang kita buat salah. Itu jalan penyelesaian. Sebab dia dah mati. Di samping itu kita mudah-mudahan akan mendapat keampunan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, dengan aku ni darat aku ampunkan. Tapi dengan orang, dengan manusia, dengan sama hamba Allah, dengan makhluk, kena selesai dengan dia, baru Allah selesaikan. Jika tidak, tak terselesaikan. Tu yang kita ni kalau boleh, apa yang berlaku selesai datang kau meminta maaf. Jangan duk bawa sampai akhirat esok jadi masalah, tersangkut. Nah, dia selesaikan di dunia, maafkan. Ini satu perkara yang dituntut dalam Islam, yang datangkan kebaikan pada kita, insya-Allah. Janganlah menambahkan beban kita di hari yaumul mahsyar ataupun yaumul qiyamah. Nah, begitulah pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti sambung bab rahmat dan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far